menuntut ilmu dan mohon kerjasama untuk menjaga adab menuntut ilmu. Teruskan menutup mikrofon dan jika membuka kamera pastikan kita berada dalam keadaan menutup aurat yang sempurna, insya-Allah. Dengan segala hormatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ini dulu pembuka Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan segala hormat dan takzim, sukacita majlis mengalu-alukan yang berbahagia murabbi kita Al-Fadil Ustazah Afzan binti Abdul Manap, yang berusaha Puan Rosniyati binti Mansur, pengerusi Gema Nur Iman bersama barisan pengurusan Gema Nur Iman, para tetamu Allah yang kita hormati lagi kasihi yang masih sudi hadir dalam majlis ilmu Taman Syurga Majlis Kuliah Isyak ini untuk mempelajari ilmu fardu ain. Al-Fadil Ustazah, hari kuliah yang lepas Al-Fadil Ustazah ada memperingatkan bahawa ilmu tauhid dan ilmu tasawuf serta ilmu fiqh adalah kategori ilmu-ilmu yang sangat penting dipelajari. Kami di Brunei pun Ustazah dalam beberapa malam yang lepas belajar kitab turaf. Fadil Ustaz Abdul Rahman pun memperingatkan betapa pentingnya mempelajari ilmu fardu ain. Katanya hendaklah disempurnakan mempelajari ilmu fardu ain sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi Alhamdulillah masa ni pun Gema Nur Iman, Alhamdulillah Allah pilih Ustazah dihantarkan untuk mengajarkan jemaah-jemaah yang kepentingan ilmu fardu ain, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama merapatkan kesyukuran, banyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya, dan dengan izin Allah juga kita dipilih untuk hadir dalam majlis ilmu fardu ain ini. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman yang tinggi untuk kita mempelajari dan lebih dapat mengamalkan segala ibadah dengan ilmu, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Al-Fadilah Ustazah untuk memulakan kuliah, dan sebelum itu mohon jasa baik Al-Fadilah Ustazah untuk memimpin bacaan umum kitab. Tafadhal masykurah Al-Fadilah Ustazah. Terima kasih kepada moderator Puan Hasanah ya. Baik. Bagi memulakan majlis kita, ila hadratin Nabi Muhammadan al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة والدينا وإلى والدي شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan moderator Puan Hasanah, yang berusaha Bonda Rosniyati,
Bonda Masroha, seterusnya semua barisan pimpinan dalam Gema Nur Iman, seterusnya kepada hadirin hadirat yang hadir dalam majlis ilmu kita secara alam maya ini. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT seperti mana kata pengerusi tadi. Dengan Allah Ta'ala memilih kita berada dalam majlis ilmu dan taman ilmu, dan syukur Allah Ta'ala telah menjadikan kita orang yang betul pada pemilihan, dalam pemilihan ilmu. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatus Salikin, muqaddimah ilmu, iaitu apakah ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu dia banyak diletak ada 7. Saya nak ambil satu sahaja. Iaitulah ilmu yang bermanfaat itu ialah dia dapat mengenal tipu daya syaitan. Daripada banyak tu, daripada 7 tu saya ambil satu je. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memelihara kita yang berada dalam majlis ilmu ini kerana terpelihara daripada tipu daya syaitan dalam menipu kita terhadap disiplin ilmu. Syaitan telah mendatangkan sesuatu bisikan-bisikan suruh kita belajar ilmu yang tidak perlu. Tetapi Alhamdulillah kerana setakat ini Allah Ta'ala memilih kita, hingga kan kita ni Allah Ta'ala dorong. Allah Ta'ala lorong kepada ilmu yang kita pelajari, ilmu yang priority. Bukan ilmu sampingan. Jadi syukur banyak-banyak sebab 3 ilmu ini adalah menjadi fardu ain, yang mana fardu ain itu adalah tertunggak di atas bahu kita. Selagi kita tidak beres ilmu fardu ain yang 3 bahagian ni, tauhid, tasawuf, fiqh, selama itulah kita ni berada dalam keadaan berdosa. Dosanya bukan dosa kecil tapi dosa besar. Sebab itu kita kena dulu belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fiqh. Ilmu tauhid untuk mengesahkan iman, ilmu tasawuf untuk menyucikan hati kita sekaligus memelihara segala amalan zahir kita. Dan ilmu fiqh pula adalah untuk mengesahkan perbuatan ataupun syariat lahir ataupun ibadah lahir kita. Sembahyang bang kita, macam mana kita nak sahkan, mestilah kita belajar ilmu fiqh. Tanpa membuang masa lagi, insya-Allah hari ini kita akan sambung balik pelajaran. Tapi atas permintaan Bonda, Bonda Rosni, kita akan ulang sedikit. Kita sebenarnya sekarang ni kalau ada orang yang baru masuk lah, tajuk kita adalah tajuk air. Kita dah pergi yang pertama hari tu bersuci. Kemudian air yang sah dibuat bersuci. Kemudian kita dah pergi kepada bahagian-bahagian air. Pada minggu lepas kita dah pergi kepada air musta'mal. Jadi untuk memenuhi permintaan Bonda dan juga mungkin Bonda pun bercakap atas feedback daripada sahabat-sahabat, kita ulang balik yang dikatakan air musta'mal. Musta'mal ni cakap Arab. Musta'mal ni cakap Arab. Saya pun tak pandai bahasa Arab. Musta'mal ni maknanya yang telah digunakan. Jadi dalam Islam, air ni ada berapa kategori? Yang pertama air mutlak. Yang kedua air musyammas. Yang ketiga air musta'mal. Yang keempat air mutanajis. Ada 4 kategori air yang wajib kita pelajari. Ilmunya simple tapi rupanya fardu. Apa makna fardu? Wajib. Wajib pada syarak buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tahu berpahala, tak tahu berdosa. Jadi terpikul atas diri kita sejak kita baligh. Kalau orang lelaki, mimpi
Kalau orang perempuan keluar haid, ataupun ada orang perempuan dia tak keluar haid, maka apabila cukup umur dia 15 tahun Hijriah, maka dia keluar haid ke tak keluar haid, atau budak lelaki tu dia mimpi ke tak mimpi, maka automatically dia telah menjadi orang yang mukallaf. Maka diberati dengan hukum. Maka pada waktu tu, sekiranya dia tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak tahu penyakit-penyakit batin yang ada dalam hati dia, dan juga dia tidak tahu tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat lahir. Tak tahu macam mana nak semayang, tak tahu macam mana nak ambil wuduk, tak tahu macam mana nak bersuci, tak tahu cara-cara menyucikan najis yang kita amalkan setiap hari, maka selama itulah dia tu menanggung dosa. Sebab itu betul sangat kata moderator tadi, mana selagi kita tak beres urusan fardu ain ni, maka selama itulah kita ni menanggung dosa. Kita dah banyak dah buat dosa lain. Dosa batin tu, susah cakap lah, banyak sangat. Dosa hak ni pun, kita tak tertanggung. Jadi syukur sangat Allah Ta'ala pilih kita, bila kita dalam disiplin ilmu ni, kita dilorong oleh Allah SWT untuk belajar pada perkara-perkara yang fardu. Syukur Alhamdulillah. Sebab apa, puan-puan sekalian? Dalam umur kita yang macam ni, orang kata dah warga emas, hampir dah ke warga emas, jangan kita silap faham. Kita baru sedar, let's say, kita baru sedar, aku nak gerak belaka. Nak capai belaka, nak belajar segala benda belaka. Nak belajar tajwid, nak belajar bahasa Arab, nak belajar taranum, nak belajar berzanji, nak belajar marhaban, nak khatam Quran 3 bulan sekali. Salah ke puan-puan sekalian? Ilmu tu tak salah. Tapi jadi salah. Sebab apa? Sebab kita telah mengabaikan ilmu fardu ain. Patutnya bila kita dah lambat macam gini, maka kita harus wajib menghabiskan masa kita dengan ulun kepada ilmu fardu ain. Bukan lagi ilmu fardu kifayah atau ilmu yang sunat-sunat. Bukan lagi kita menghabiskan masa kita belajar berzanji. Bukan lagi kita menghabiskan masa kita belajar taranum. Bukan. Tapi kita mesti settlekan fardu ain dulu. Selagi tak settle fardu ain, amalan lain tu tergantung. Baik. Itu muqaddimah. Muqaddimah lagi. Jadi pada hari ini insya-Allah kita ulang baliklah air musta'mal. Adapun air mutlak tu semua orang tahu. Walaupun semua orang tahu, kita ulang. Air mutlak ialah air semata-mata air. Dia tak kait dengan benda-benda. Bila kita tengok, ini air. Bukannya air kopi ke, bukannya air teh ke, bukan air lumpur, air yang kita panggil apa, kalau bahasa ni air mukhalid ke, bukan. Kita memang panggil tu air. Cuma barangkali bolehlah kita kaitkan dengan tempat. Tempat tu apa? Kalau sungai, kita katalah air sungai. Kalau tempat tu laut, kita katalah air laut. Kalau tempat tu tempat yang sejuk, kita panggillah air salji. Kalau tempat tu adalah bentuk kolam yang ada mata air, kita pun panggil dia air telaga. Hak tu tak apalah. Itu kita panggil air mutlak. Apa makna air mutlak? Air mutlak ialah air yang suci pada diri dan boleh dia menyucikan yang lain. Maksud suci pada diri tu apa? Diri dia tu suci. Suci tu maksudnya, suci maksudnya apa? Bersih. 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 Tapi dia sudut syarak. Bukan bersih dia sudut luruh. Bersih dia sudut luruh, tidak semestinya suci dia sudut syarak. Baik. Saya rasa bahagian air mutlak semua orang tak ada confuse. Kita pun faham, kita buka pipe air, itulah kita panggil air mutlak. Kita pergi tepi laut, itulah air mutlak. Kita pergi tepi sungai, itulah air mutlak. Secara basicnya, kita tak cerita lagi bila kita pergi tepi sungai,
kemudian nampak ada, air tu bau busuk dan sebagainya, kita tak cerita lagi. Kita cerita secara basicnya, itulah kita panggil air mutlak. Ada berapa? Ada 7. Jadi rasanya air mutlak tu ialah dia suci pada diri dan boleh menyucikan yang lain. Boleh menyucikan yang lain tu maksudnya apa? Kalau saya laju sangat tolong tegur Maksudnya apa? Menyucikan yang lain tu yang pertama dia boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Okay? Itu yang pertama. Boleh digunakan untuk mengangkat hadas, untuk menghilangkan hadas. Dan yang kedua ialah dia boleh digunakan untuk menyucikan najis. Itu 2 benda. Apabila kita sebut pasal hadas, hadas tu ada 2. Iaitulah hadas besar dan juga hadas kecil. Jadi air mutlak boleh digunakan, sah digunakan untuk mengangkat hadas besar. Hadas besar ni apa? Hadas tu apa? Hadas itu ialah kegahan. Benda yang menegah kita daripada melakukan ibadah. Jadi yang melegah kita daripada melakukan ibadah ni ada 2 perkara. Besar dan kecil. Jadi yang besar ni apa? Bila orang kata berhadas besar. Berhadas besar. Terbalik saya bercakap. Berhadas besar, maka kita faham orang tu sebenarnya dalam keadaan barangkali dia berjanabah. Atau barangkali dia dalam haid. Atau barangkali dia di dalam nifas. Ataupun dia wiladah. Ataupun dia keluar air mani. Maknanya dia tu berada dalam keadaan hadas besar. Dan untuk mengangkat hadas besar dia tu, untuk menghilangkan hadas itu, maka disuruh oleh syarak perbuatan mandi. Jadi, bila kita dah berada dalam keadaan haid, dah suci kita daripada haid, suci kita daripada nifas. Ada orang lepas mandi, lepas beranak, dia suci, dia tidak ada nifas, maka dia mandi wiladah. Dia berjanabah, maka nak suci untuk kita berbuat ibadah yang lain, maka kita diwajibkan untuk mandi. Itu yang pertama. Mandi hadas besar. Jadi air mutlak ni gunakan untuk mengangkat hadas besar. Yang keduanya untuk mengangkat hadas kecil. Apakah hadas kecil? Hadas kecil ialah halangan untuk kita beribadah disebabkan kita tidak ada wuduk. Maka untuk kita beribadah, wajiblah kita mengambil wuduk. Jadi apakah perkara-perkara yang menyebabkan kita berhadas kecil? Itulah keluar sesuatu ikut jalan depan atau belakang. Itu kita panggil berhadas kecil. Jalan depan, jalan belakang apa? Maklumlah kita, tak kira lah benda yang keluar ikut jalan depan atau belakang tu sama ada dia tu cecair ataupun pepejal ataupun angin. Waktu kita faham. Baik? Jadi untuk kita mengangkat hadas kita yang kecil tadi, disuruh oleh syarak akan berwuduk. Jadi wuduk tu nanti kita akan belajar lah lain-lain kali insya-Allah. Dan yang seterusnya ialah air mutlak ni digunakan untuk menyucikan najis. Menyucikan najis ni nanti ada bahagian najis pula. Kita akan belajar najis mukhaffafah. Kita akan belajar najis mutawassitah dan juga belajar najis mughalladhah. Selain daripada tu kita akan belajar cara menyucikan. Okey. Jadi air mutlak ni no problem insya-Allah. Jadi kita masuk yang kita nak ulang ni adalah air musta'mal. Apa makna air musta'mal? Jadi minta maaf kepada sahabat-sahabat yang memang dah mahir ataupun memang dia dah faham betul tentang jenis-jenis air ni. Jadi banyak bersabar. Ni bila kita belajar, bila kita berada dalam satu jemaah, kita perlukan kepada toleransi. Maknanya kita saling bantu-membantu antara bila kita bertaamul tu, kita faham, ada orang tak faham lagi. Aku dah faham dah, alhamdulillah. Sebab apa kita faham tu, adakah kita yang bekerja tu? Ya, kita yang berusaha. Kita yang dengar betul-betul. Kita yang buat rujukan banyak-banyak. Tapi akibat ataupun kesannya, bekasnya bukan kita. Sebenarnya Allah SWT yang nak beri kita faham. Jadi, untuk
ulangan ini, bersabarlah orang yang dah faham. InsyaAllah, seperti mana dia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib i'tiqad, wajib berkeyakinan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Orang yang berada dalam majlis ilmu ni, para malaikat sedang menaungkan sayapnya. Ya, turun bersama para malaikat tu mendoakan keampunan. Keampunan kepada kita. Jadi kita nak benda lagi. Tak faham tak apa, tapi dapat pengampunan dosa daripada Allah SWT. Memang makna air musta'mal. Kita tengok balik muka surat 2 tu tadi. Air tajuknya yang ketiga. Air musyammas pun semua orang faham, insyaAllah. Air musyammas ni macam air mutlak juga. Cuma dia terjemur oleh panas matahari dalam bekas yang besi. Okey. Hukumnya, suci lagi menyucikan. Cuma makruh digunakan apabila masih panas. Okey. Yang menjadi agaknya macam kurang faham sikit adalah berkaitan dengan air musta'mal. Baik, kita tengok nombor 3. Baik. Air suci pada dirinya. Ini dia bagi ta'rif. Ta'rif bagi air musta'mal. Ta'rif bagi air mutlak tadi, suci pada diri dan menyucikan yang lain. Tengok air musta'mal ni pula macam mana. Air suci pada dirinya, dia suci pada diri dia, dia bersih pada diri dia itu sendiri bersih. Lepas tu bukan setakat itu, 6. Dia suci pada diri dia. Pada diri dia suci. Tapi dia tidak kuat untuk menyucikan yang lain. Ini air musta'mal. Mana dia tidak ada kekuatan untuk menyucikan yang lain. Maknanya apa? Dia tidak sah diperbuat bersuci. Itulah yang disebut air musta'mal. Yakni, apa benda air musta'mal ni? Okey. Itulah mungkin yang kita rasa macam terlepas gitu. Jadi, syarahnya, penerangannya yang dikatakan air musta'mal ni, yang pertama. Dia ada 3. Yang pertama. Kita bawa satu-satu. Air yang telah digunakan buat mengangkat hadas. Basuhan yang pertama pada wuduk yang wajib. Okey? Yang dinamakan air musta'mal ialah air yang kita gunakan pada waktu kita berwuduk. Pada basuhan yang pertama, basuhan yang pertama dan basuhan itu adalah basuhan yang wuduk yang wajib. Boleh. Yang dikatakan air musta'mal itu ialah air lebih. Kita basuh. Okey, anggota wuduk ada berapa? Anggota wuduk ada muka, tangan, kepala dan juga kaki. Hak wajib tu. Ni yang wajib. Jadi 4 perkara ni je lah yang kita wajib basuh. Ada pun kadang-kadang kita basuh telinga atau basuh tengkuk. Itu adalah anggota yang sunat. Tak nak basuh sila, tak nak basuh pun tak apa. Tidak menjadi kemurkaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun yang wajib ni, kalau kita tinggal tak sah lah wuduk kita. Jadi, air yang dianggap musta'mal. Musta'mal ni makna air yang tidak boleh digunakan untuk menyucikan yang lain ialah air yang apabila kita ambil untuk basuhan wuduk yang pertama. Basuh yang pertama. Kita ambil wuduk. Ini nak sembahyang isyak. Contoh. Maka kita pun berwuduk setelah kita berkumur-kumur, beristinsyak dan sebagainya. Maka kita pun startlah dengan baca niatnya. Startlah membasuh muka. Okay? Basuhan yang pertama tu, jatuh air tu. Jatuh air tu. Air yang jatuh ni dipanggil air musta'mal. Apa makna dia?
Air tu suci pada diri dia, tapi tak boleh digunakan lagi untuk menyucikan yang lain. Tak boleh guna untuk menyucikan yang lain tu apa pula maksudnya? Maksudnya tak boleh digunakan untuk mandi hadas besar, tak boleh juga digunakan untuk ambil wuduk lagi, dan tak boleh juga digunakan untuk cuci najis. 3 benda. Air yang mana? Air yang pertama turun daripada air yang pertama turun daripada air muka yang kita basuh first tadi. Adapun air tu terpercik. Baik, soalan tu tadi, air tu terpercik. Air yang jatuh tadi terpercik ke baldi. Dalam baldi tu ada air. Air dan baldi tu tidak berubah menjadi apa-apa, tidak menjadi air mustakmal. Sebab apa? Sebab sedikitnya air mustakmal yang terpercik ke dalam baldi tu. Walaupun baldi tu tidak cukup, air tidak cukup 2 qol lah. Boleh faham situ? Itu yang pertama. Jadi, kemudian, air basuhan kita ambil wuduk selalunya sekali ke, 2 kali ke, 3 kali. Biasa kita 3 kali kan. Kita panggil meniga. Tu kalau orang Terengganu kita panggil meniga. Meniga tu hukumnya sunat. 3 kanan, 3 kiri. 3 kepala, kan? 3 kaki. Adapun basuhan yang wajibnya berapa? Sekali sahaja. Sekali je yang wajib. Jadi bila kita start basuh yang nombor 2, maka air yang jatuh pada nombor 2 tadi, air apa agak-agaknya? Adakah, okey, baik, tengok ke balik, ingat balik takrifan kepada air mustakmal. Air mustakmal ialah air lebihan daripada basuhan wuduk yang pertama. Yang pertama tadi dah berlalu. Jadi sekarang ni adalah basuhan sunat ke basuhan wajib? Nombor 2. Basuhan sunat. Nombor 3 sekarang? Sunat juga. Maka air yang jatuh daripada basuhan nombor 2 dan basuhan nombor 3 untuk muka ni tadi, semuanya adalah air mutlak. Kalau kita tadah, tapi kita tak biasa tadah. Sebab apa? Kita ni kaya air. Kita ni mewah air. Kita ni tak diuji oleh Allah Ta'ala kemarau. Jadi pada kita pelajaran ni macam tak ada benda lah. Belajar sesaja je lah. Setakat ilmu je lah. Tapi kalau orang dekat Syria, orang dekat Somalia, dia dapat air tu macam emas bagi dia. Makna dia akan gunakan semaksimal mungkin. Tak ada satu pun yang akan, tak ada setitis pun yang akan dibiarkan rugi macam kita. Kita sekarang ni membazir. Sangat membazir. Berbalik pada masalah kita. Jadi air yang kedua dan yang ketiga itu bila jatuh ke dalam, kita kompol lah supaya kita faham. Kompol air yang kedua ketiga tu, air tu adalah air mutlak, sahabat sekalian. Apa makna air mutlak? Air tu boleh dibuat mandi hadas. Boleh digunakan untuk berwuduk lagi dan boleh digunakan untuk membasuh najis. Sebab apa? Sebab dia air mutlak. Air mustakmal yang mula-mula tadi. Boleh faham tak setakat tu? Ke pelajaran baru? Ke rasa tak pernah dengar benda ni? Boleh pula guna air tadahan daripada basuhan kedua dan ketiga tu, boleh pula lah nak buat mandi. Bukan mandi sebarang mandi. Mandi wajib. Mandi sebab haid. Mandi sebab nifas. Mandi sebab janabah. Kita tak pernah dengar. Sebab apa kita tak rasa macam pelik tu? Sebab kita tak betul-betul pergi kepada ta'rif. Tengok pada ta'rif. InsyaAllah. Jadi sekarang ni kita biasakan yang betul. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Yang kita dah biasa hari tu kita betulkan.
Oh, selama ni memang pun kita tak pernah tadah air lebihan daripada kita berwuduk tu. Ataupun kalau kita orang sangat apa? Orang yang sangat berhati-hati dan menggunakan air ni, maka dia akan tadah tu, dia tak akan buat basuh mandi, dia tak akan buat mengambil wuduk lagi, dia tak akan buat basuh kencing berak, tak. Diguna apa? Diguna untuk nyiram bunga. Waktu kita faham. Kita faham waktu. Tapi kita mungkin tak pernah dengar benda yang saya khabar saat ni. Kalau lah macam tak berapa nak percaya, dengar Ustaz Wan Junaidi lah. Saya memang berguru dengan dia. Ustaz Wan Junaidi. Baik, itu yang pertama. Maknanya lebihan daripada basuhan yang pertama. Yang kedua ialah lebihan daripada mandi hadas kita tu tadi. Mandi hadas besar tu tadi. Pun kita tak buat juga. Sebab apa? Sebab kita kaya. Kita kaya air. Kita kat sungai pun banyak. Kan? Dalam rumah kita, wah, ya Allah. Air bukan main besar. Kalau air tak cukup besar, kita pasang tangki. Dah tak cukup pasang tangki, kita pasang pump lagi kan. Supaya laju air kan. Air slow-slow ni tak main lah kita. Jadi, yang dikatakan air mustakmal itu, yang pertama tadi boleh faham dah ya. Iaitu lebihan daripada basuhan yang pertama, wuduk. Yang kedua pula, lebihan daripada mandi hadas besar. Itu yang dipanggil air mustakmal. Macam mana? Tuan-tuan sekalian, minta maaf ya. Cucu saya baru sampai daripada KL. Cucu saya baru besar, anak saya baru bersalin, dia bawa baby dia. Tapi tak apalah. Jadah mengajar juga tak apa. Kalau ada dengar bising-bising sikit, minta maaf ya. Jadi, Waalaikumsalam. Saya masuk. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Baik, kita sambung balik. Kita sambung semula ya. Anaki, tunggu ya Jadah. Google Meet dulu. Ya. Baik. Jadi, yang dikatakan air mustakmal, hak yang kedua. Yang kedua pula ialah lebihan kita mandi hadas besar tadi. Kita apa? Kita berjunuk, misal kata. Kita dalam janabah. Ataupun kita dah kering haid. Ataupun kita dah kering nifas. Ataupun kita ni baru melahirkan anak. Lepas tu tak ada nifas, misal kata. Maka kita mandi wiladah. Ataupun orang dah bermimpi, keluar air mani. Maka dia mandi. Mandi wajib. Contoh. Benda ni kita tak berlaku tapi kita belajar ilmu. Kita mandi dalam besin. Ya? Mandi dalam besin. Katalah sama ada kita ambil cebok kepala kita ataupun kita mandi shower. Tapi kita duduk dalam besin. Maka kita basuh seluruh badan kita ni tak ada air. Kita tak letak apa-apa mukhalid. Ini bahasa kitab dah. Kita tak letak sesuatu benda yang suci. Benda yang suci tu sabun. Dia suci kan? Campur dengan air mutlak, dia akan ada nama dia pula nanti. Tapi tak, kita tak nak cerita waktu kita cerita air mustakmal. Jadi bila kita mandi, air gugur, air turun daripada shower dan kita pun berniat untuk mengangkat hadas besar, mandi. Maka mandi sampai habis, clear. Air tu kita tadah. Maka air yang kita tadah itulah dipanggil air mustakmal. Air lebihan daripada mandi hadas besar. Air yang kita kompor itulah mandi, itulah air mustakmal. Jadi air tu boleh berguna untuk bersuci? Tak boleh guna untuk bersuci. Dah boleh guna untuk apa? Boleh untuk minum. Oh, makruh hukum dia. Sebab apa? Dia jijik. Dia menjijikkan, maka tak boleh. Maka kita guna apa? Gunalah untuk basuh benda-benda yang tidak berkaitan dengan najis. Boleh dah buat basuh kain. Basuh kain yang kita masam tu kan. Tak ada najis pun, tapi masam. Boleh? Boleh. Okey. Ya?
Okey. Minta maaf. Jadi itu air yang kita panggil mustakmal. Bila selesai mandi hadas kita, dah selesai dah mandi hadas. Kalau kita mandi hadas, lepas tu katalah kita mandi pula tengah hari, mandi hadas tak namanya? Atau sekejap lagi kita mandi, kita balik kerja, kita mandi. Adakah kita mandi tu untuk mengangkat hadas besar? Tak, kan? Kita mandi tu mandi yang harus sahaja hukumnya. Maka seluruh air yang kita guna tu tadi, seluruh air yang kita guna tu, tapi jangan pula pergi basuh kemaluan dalam tu, dalam besen kita tadi, janganlah. Basuh kemaluan tu di luar lah. Lepas tu kita mandi. Jadi air, seluruh air yang gugur daripada kita mandi yang harus tadi, ataupun mandi sunat. Mandi sunat apa? Sunat hari raya ke, sunat Jumaat ke, sunat taubat ke, ataupun mandi saja-saja mandi. Mandi sebab panas, mandi balik kerja. Maka air yang jatuh tu, hati. Mungkin rasa macam, tak pernah dengar ni. Baru ni lah dengar. Tak apalah baru dengar pun, ini ilmu. Berapa ramai daripada kita sendiri orang perempuan datang haid berapa lama dah perempuan? Adakah kita belajar tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan haid? Umur kita dah 3-40 baru kita tahu ada istilah nama mubtadi'ah mumayyizah. Kan? Mu'tadah mumayyizah. Baru kita tahu ada istilah-istilah tu. Baru kita tahu kalau kita ni datang haid 15 hari, 15 malam, straight sampai ke 16, 17, 18. Baru sekarang kita tahu, oh bukan semua 15 hari, 15 malam itu adalah haid. Entah-entah di tengah tu, entah-entah di pangkal tu haid, di hujung tu istihadah. Sebab apa? Sebab kita, orang kata, ilmu ni Allah Ta'ala rezekikan. Bukan kita dapat sekaligus. Jadi macam ni lah juga. Baru ni dengar, baru ni dengar ni. Maknanya kalau kita mandi hadas tu, bukan mandi hadas, mandi yang biasa-biasa, mandi balik kerja ke, mandi saya sebut saat ni lah. Kalau kita kompol, air tu kita panggil air mutlak. Tak pernah dengar lah. Betul lah kita tak pernah dengar. Sebab apa? Barangkali, begitulah ilmu yang kita dapat dulu. Kita ni sentiasa move on. Sentiasa move on. Jadi ilmu dulu kita sentiasa, dia bercambah ilmu kita ni. Adakah ilmu tu datang baru pula? Tak. Kita yang belajar dah habis. Kita yang belajar dah habis. Padahal kitab ni dah lama ke belum? Dah lama ke baru? Kitab ni kitab lama. Cuma barangkali kita tidak disampaikan dengan sebetul-betulnya. Saya tidak menafikan ilmu tuan-tuan guru dulu, tak. Maksudnya kita ni, tuan guru dah sampaikan dah, tapi kita buat tak apa-apa nak faham. Ataupun kita ni, waktu tu maklumlah, muda-muda lagi, kecil-kecil lagi, belajar main-main. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, lebihan wudu, basuhan yang pertama. Yang kedua adalah lebihan daripada mandi hadas besar. Dan yang ketiga ialah Yang ketiga ialah air yang kita guna untuk menyucikan najis. Air yang kita guna untuk menyucikan najis, baki air tu kita panggil air mustakmal. Macam mana air tu jadi air mustakmal? Kita cuci najis, tapi air tu dipanggil air mustakmal. Maknanya dia suci pada diri dia, tapi dia tak boleh menyucikan yang lain. Barangkali yang ni pun menyebabkan sahabat-sahabat kurang faham. Macam mana air yang digunakan untuk menyucikan najis, air tu setelah suci najis tu tadi, air tu dipanggil air mustakmal. Baik. Contoh yang guru bawa, saya pun ambil contoh guru juga untuk mendapat barakah.
misal kata, macam mana kita nak jadikan air yang menyucikan najis tu adalah air mustakmal. Baik. Baju kita kena najis, kita letak dalam baldi. Baju kita kena najis, kita letak dalam baldi, kemudian air mendatang. Syarat dia mesti air mendatang. Syarat dia ialah air mendatang ataupun kita panggil air warid. Air tu mendatang. Air mendatang dia tak sama dengan air menanti. Ada pula mendatang menanti. Air menanti macam mana? Air yang dah sedia ada dalam baldi. Air sedia ada dalam baldi, kemudian kita ambil baju kita yang bernajis. Bukan tak bernajis, bukan kita nak basuh baju sebab baju kita balik kerja masa bau peluh tu, bukan. Ini bernajis. Bernajis tu apa? Kena darah, kena nanah, kena apa? Kena tahi, kena air kencing. Itu kita panggil bernajis. Jadi katalah baju kita tu tadi kena najis, maka wajiblah kita, ini kaedah. Ini kaedah dia, syarat dia, mestilah baju tu kita letak dulu dalam baldi yang kosong. Atau letak dalam mesin basuh yang kosong. Bukan yang dah ada air. Bukan dah ada air. Ini kita cerita bab membasuh najis, ya. Membasuh najis. Bukan air ada baru kita letak pakaian najis tadi. Kalau buat macam tu, kalau kita buat air dah ada, baju kita bernajis, baru masuk pula, maka the whole baldi, the whole washing machine menjadi najis. Kalau ada baju lain, maka baju lain pun akan terpalit dengan najis. Air mutan najis jadinya. Sebab apa? Sebab air menanti dia tidak kuat. Yang kuatnya ialah air mendatang. Sebab itu syarat dia, sahabat-sahabat sekalian, nak basuh kain yang bernajis. Yang bernajis, saya sebut dengan salah faham. Yang bernajis. Maka kita letak dia dulu dalam bekas, kemudian barulah kita curah air. Air pula air sedikit. Air sedikit maksudnya apa? Air yang tidak sampai 2 qollah. Kalau air 2 qollah, tak kira lah sama ada air tu menanti ke air tu mendatang. Kalau air tu 2 qollah, 2 qollah ni berapa? Kita dah cerita dah hari tu kan? 52 galon. Kalau galon. Kalau dia punya ukuran 1/4 hasta panjang, 1/4 hasta lebar, 1/4 hasta tinggi. Maka air tu penuh. Misal kata, kita jadi air tu menanti kan datang sahabat sekalian? Menanti. Air tu menanti. Tapi dia lebih daripada 2 qollah. Maka kita letak kita yang bernajis, air tu tak efek apa-apa. Air tu tidak dikira air mutan najis. Sebab apa? Air tu walaupun dia menanti, tapi dia 2 qollah. Maka bolehlah kita letak pakaian kita bernajis tadi dalam bekas tu tadi. Tapi sekarang kesnya ialah air kita tidak sampai 2 qollah. Air kita sedikit dan dia dalam keadaan menanti. Bila dalam keadaan menanti, dah sedia ada air dalam qollah, dalam besen, kita letak pakaian kita yang kena darah tadi, masuk dalam besen, sama ada besen tu kosong, hanya ada air, ataupun dalam besen tu ada pakaian lain, kita cuci, maka seluruh dalam besen tu menjadi mutan najis. Faham ya? Hak tu? Jadi sekarang ni kita nak cerita air mustakmal. Jadi wajiblah air tu tadi datang kemudian. Ya, datang kemudian. Letak dulu baju kita ni. Contoh katalah kita ni nampak, ya Allah, hai, ada nanah pula saat ni. Ada bisa kan? Bisa kat mana?
Besoklah kat mana-mana, tapi bila balik kerja tengok Allah ada. Kain ni pula kain sutera kan. Tu takkan nak masuk washing machine. Letaklah dulu dalam baldi kan. Okey, kita nampak situasi tu. Kain sutera kita tadi, kita sayang, letak dalam baldi. Macam mana? Okey, air pula tak berapa ada. Maka letak kain sutera dalam tu tadi, dalam besen, dalam baldi. Kita faham, bila besen baldi, air tak cukup 2 kolah. Kemudian kita datangkan air penuh sekalipun besen tu, penuh sekalipun baldi pun, tak cukup 2 kolah. Maka kita gonyong dalam tu je lah. Ini situasinya. Kita gonyong, sampai apa tuan-puan sekalian? Sampailah hilang sifat. Apa sifat dia? Bau, rasa, warna. Kita gonyong pada anggaran kita. Nak cium boleh tapi tak payah cium pun tak apa. Kata tuan guru saya tak payah cium. Kalau berkaitan dengan bau ni, kita dah anggur, gonyo. Darah, apa dia, nanah tadi. Tengok dah tak ada dah kesan. Tak ada bau, tak ada warna. Maknanya kalau kuning nanah tu tadi, tengok clear dah. Lepas tu tak ada rasa. Rasa tu macam mana kita pergi jilat ke guana? Dah kata rasa saat ni kan. Tadi anak saya pun tanya juga. Dah rasa tu macam mana, Mak? Mu jilat lah baru mu tahu rasa. Kita bukan jilat bila rasa tu. Rasa dalam bab najis ni macam gini. Kita rasa apa? Kan kita ada deria rasa, deria sentuh. Deria sentuh kita tu. Itu kita panggil deria rasa. Bukan deria rasa pada lidah. Deria rasa pada sentuh. Bila kita sentuh, kita gonyol-gonyol tu, kita dah rasa kesat dah. Tempat yang bernajis tadi tu. Kalau macam kita basuh, minta maaf lah sebut ni, basuh punggung lah katakan. Basuh punggung kita sendiri ke, basuh punggung anak cucu ke. Pada jari kita, ataupun pada punggung anak cucu kita tu, atau pada diri kita sendiri, dah rasa licin dah. Rasa kesat dah. Itu maksud rasa hilang bau. Bau tu semua orang maklum. Hilang warna. Warna pun orang maklum. Hilang rasa. Rasa ni kita dah cerita. Bukan rasa masam manisnya tu. Rasa kesat ke cair. Rasa apa? Apa tadi? Licin. Kalau licin tu menunjukkan dia tak suci lagi. Kan? Katalah kita ada darah tu tak? Kalau kita rasa. Kalau kita ni beringus lah misal kata ya. Kita basuh. Ingus najis ke tak? Ingus tak najis. Tapi saya nak cerita pasal rasa ni. Kita gonyol ingus tu. Macam mana nak hilang rasa dia tu? Nak pergi jilat? Tak. Kita rasa kan? Kan ada rasa licin-licin tu. Maknanya kalau ada lagi licin-licin tu, maknanya benda tu, ain tu masih ada. Jadi sekarang ni kita nak hilang dia punya sifat. Okey, clear dah? Clear. Jadi, kain sutera tadi kita dah gonyol pada kita dah habis dah. Dah rasa dah bersih dah tu. Dah hilang dah. 3 sifat pada najis tadi. Pada kain sutera kita tadi. Najis tu tadi dah hilang 3 sifatnya. Baunya hilang, warnanya hilang, rasanya pun hilang. Katalah ada warna. Warna ni kata ulama tak apa. Sekira-kira kalau cara nak menghilangkan tu terpaksa menggunting, maka dimaafkan. Macam kita lah, kena kain putih kita, telekung kita, dah lah telekung jenis dak. Kan? Orang kata dak ni mahal. Saya pun tak pernah beli, tapi adalah sahabat-sahabat hadiah kat saya dak. Terkejut juga saya tengok harganya. Hak tu kita tentulah sayang kan. Kalau kena darah benda darah jerawat. Macam kata tak. Maka dia akan berwarna. Payah nak menghilangkan tu. Jadi warna tu dimaafkan oleh syarak. Baik, balik kepada kain tu tadi. Bila kita dah gonyol-gonyol, hilanglah 3 sifat tu tadi. Maka kita pun angkat. Bersih dah tu. Suci dah. Maka air yang tinggal tu tadi. Air yang tinggal tu tadilah kita panggil air mustakmal. Sebab apa? Janganlah kata, tadi kan najis. Kita tadi ada syarat dia. Syarat apa? Air mendatang tadi. Air mendatang tadi dia kuat. Jangan ikut logik kita. Sama je Ustazah, air sebaldi juga.
Hak mendatang pun sebadi. Hak menanti pun sebadi. Lah. Agama ni kita tak boleh ikut logik kita. Kalau ikut logik, tentulah khuf kita tahu kan? Sapu khuf tu, kita sapu kat bawah. Kenapa khuf tu kalau kita pakai sapu kat atas? Sebab itu tak boleh dilogikkan. Jadi samalah macam air ni mendatang, air warid dengan air maurud. Jadi air yang tinggal itulah panggil air mustakmal. Bukan air mutan najis. Bukan air mutan najis. Air mustakmal. Lepas tu kain kita tadi, lebat mana? Kata guru saya, sidai selalu. Tapi kita tak. Kita kan. Kita basuh pulak lagi. Kita kata bilas. Sebenarnya bukan bilas ni tak ada. Tak ada dalam syarak. Bilas ni agaknya kita kata meniga tu lah. Sunat kita buat 3 kali. Kan benda-benda kan 3 kali. Makan kurma, 3 butir gitu kan. Basuh ni bagi suci ni 3 kali. Gitu. Jadi kalau kita nak jemur tu pun okey dah. Boleh dah. Lepas tu air yang tinggal tu adalah air mustakmal. Apa kedudukan dia? Suci pada diri, tidak boleh menyucikan yang lain. Apa benda kita boleh buat? Buat gitu-gitu je lah. Jiruh-jiruh benda-benda je lah. Tak boleh lah kita nak menyucikan najis, tak boleh. Nak cuci pinggan boleh? Boleh? Boleh lah sebab pinggan kita bukan pinggan bernajis. Tapi biasa kita tak gunalah dah sebab tadi kita dah gonyong tu tadi kan. Tangan kita pun dah berdaki, air tu pun dah berdaki. Selalu memang kita buang je. Tapi ada syarat jugalah. Dia tak berubah. Tak berubah. Ni lupa saya. Dia tak berubah. Waktu kita konyol-konyol tadi, dia tak berubah. Kalau dalam kes apa? Ini tapi itu dah masuk najis dan cara menyucikan. Saya tak nak cerita waktu jadi panjang. Jadi saya nak cerita air mustakmal tadi je benda. Jadi boleh faham dah. Maknanya kalau air yang kita gunakan untuk menyucikan najis tu, itulah yang kita panggil air mustakmal. Syaratnya, itu ada syarat. Syarat kena perhati, air mestilah air yang warid. Air mestilah air yang mendatang. Kalau air tu air yang menanti, maka air tu jadi mutan najis. Okey. Sama juga macam ni. Okey, saya bawa ke dalam contoh untuk air mustakmal. Katalah kat lantai rumah kita ada najis, kan? Kat lantai rumah kita ada najis. Macam mana cara nak menyucikan najis tu? Ini sebenarnya cara, ini pelajaran lain ni. Tapi saya nak cerita air mustakmal tu macam mana. Yang pertamanya kita nak sucikan najis tu, kita mesti buang air. Kan? Buang air. Buang air dia. Barulah kita nak sucikan najis. Buang, katalah tai benda. Tai cicak je lah. Tai cicak orang ramai, semua rumah orang ada tai cicak. Macam mana tai cicak? Macam mana tai cicak tuan-tuan, perempuan sekalian? Sebab itu kita kena belajar benda ni. Tai cicak kan? Kalau kita ambil je hitam putih je. Kalau kita ambil tisu je, kita panggil salad. Salad dia tengok dah tak ada dah. Betul tak? Lepas tu tempat tu jadi guna. Tempat tu suci ke? Dah suci ke belum suci? Belum. Anaki jawab, cucu saya jawab. Belum suci lagi. Sebab apa? Sebab belum ada air yang dialirkan kepadanya. Belum ada air yang dialirkan kepadanya. Syarat nak sucikan najis ni dia mesti air yang mengalir. Kita alirkan air katanya. Jadi bila kita dah sucikan tai cicak saat ni, katalah tai cicak tu hak kita ni balik rumah mak kita 2 minggu sekali balik rumah mak kita ni banyaklah tai cicak lekat. Maka senang ke susah nak menyucinya? Susah. Maka kita pun ambil berdoa. Mula kita buang najis tu. Lepas tu kita tonyo.
Nak tonyoh tu, kering tak jadi. Nak kena ada air sikit. Maka kita letak air kat situ. Kan? Kita pun cucur. Lepas tu tengok. Air tu berubah ke tak? Air tu berubah tak 3 sifat tadi? Kan kita dah belajar dah 3 sifat. Adakah tu air tu berubah bau? Berubah warna? Rasa tu tak ada benda rasa lah. Kalau kita tengok. Waktu kita cuci tu, air dia jadi hitam. Air dia jadi coklat, misal kata. Maka kita kena ambil benda tu, air tu tadi tempat najis tadi, yang kita cucu air sikit tu, kita sikit-sikit lah kita buat ni. Kita lap sama ada dengan kain ataupun dengan kertas. Berhati-hatilah untuk kita buang ni, jangan sampai jatuh. Sebab apa? Sebab air ni masih dikira najis. Sebab apa? Sebab ada air najis tu tak ada lagi. Warna air pun berubah. Dah jadi warna coklat-coklat kan. Okey, kita buang yang tu. Lepas tu kata kalaulah kita guna kain, maka kain tu kita basuh dulu. Itu tempat yang lantai kita tadi dah clear dah kan. Sebab kita dah kepung semua dah, kita dah lap dengan kain ni tadi. Maka dah kering dah kat situ. Tak ada dah benda. Maka kita pun cucur lagi air. Kita pun benda nak kata, orang Terengganu panggil gahar. Gosok. Tengok. Adakah masih lagi ada colour hijau, ada colour brown ke, macam masih ada lagi colour-colour najis tadi. Maka selagi tak clear warna tu tadi, masih ada sifat tadi, maka selagi tu namanya dia masih najis. Okey? Kemudian kita buang lagi. Jaga jangan menitik. Kemudian kita curah lagi air. Bila kita gosok, tengok dah tak berubah dah warna dia. Okey? Dah berubah dah warna dia. Air pun, bau pun tak ada dah. Contoh. Rasa tu ialah, tak rasa lah tu. Maka air itulah dipanggil air mustakmal. Ya? Air itulah dipanggil air mustakmal. Kalau kita nak biar kat situ pun tak apa. Kalau kita nak lap, tentulah kita lap dah. Katakan jatuh pula, kita terpukang pula terpijak air. Kita lap. Lepas tu tak baik, boleh dah pijak? Boleh dah sebenarnya. Sebab apa? Dia dah suci. Waktu kita menyucikan tadi, dah hilang 3 sifat. Bau, rasa, warna dah hilang. Maka bila dia mula hilang tu, itulah maknanya najis tu telah suci. Jadi air yang ada kat situ tu kita panggil air mustakmal. Lepas tu kalau kita nak sucikan lagi 2-3 kali tu, itu dipanggil meniga. Mensunat kita nak berbanyak-banyak kali tu. Itu contoh. Yang dikatakan air mustakmal ialah air macam mana tadi? Air yang digunakan untuk membasuh benda yang kena najis. Okey. Padahal air itu tiada berubah. Tu saya sebut saat ni deh. Dia air itu tak berubah dah. Selagi air itu masih ada warna kuning ke, warna hitam ke, selagi itulah tak dipanggil air mustakmal lagi. Itu dipanggil air mutanajis lagi. Air yang kena najis. Bila dah tak ada dah warna, tak berubah dah warnanya, tak berubah dah baunya, dah tak ada bau dah, barulah dipanggil air itu air mustakmal. Setelah apa? Setelah kita sucikan najis tadi. Allahu a'lam. Setakat ini, guna gaya. Ada tak permasalahan? Bonda Ros? Faham Ustazah. Faham ya? Boleh ya? Boleh. Saya faham Ustazah. Ya? Alhamdulillah, faham. Alhamdulillah. Ustazah, boleh tanya ke? Boleh, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh, kita wallahu alam. Kita tangguh. Okey, kita ada kain-kain yang kena najis, Ustazah. Ya. Kita nak kain yang kena najis ni,
kita asingkan tau Ustazah. Kita Ya. asingkan. Lepas tu, kita basuh kain ni. Kita basuh asing. Kita Yes. basuh, kita rendam lah. Kita rendam, kita basuh. Lepas tu, kita bilas. Kita bilas. Lepas kita Baik. bilas tu, tiga Okay. kali lah. Lepas tu, kita campur dengan kain yang suci, yang orang kata yang sudah kita pakai tu. Kita pakai dah kain kotor lah tapi tak kena najis. Kira macam mana tu Ustazah? Lepas Okay. tu kita Baik. masukkan dalam washing machine. Okay. Baik. Baik. Okay. Siapa yang tanya Bonda ya? Bonda. Okay, Bonda. Okay. Tadi Bonda kata kita basuh asing, right? Kita asingkan dulu kain yang saya kena faham. najis tu. Okay. Ah. Okay. Sekarang ni, tengok balik. Kita basuh kain yang kena najis tadi, macam mana? Kalau kita buat ikut cara yang saya kata tadi, letak dulu dia dalam bekas, kemudian air datang. Air mendatang. Air mendatang. Okey, bila air mendatang, kita cuci sampai kita puas hati. Kita zon. Maknanya zon ni maknanya 80% kita rasa dia ni cuci dah. Kita ambil masuk dalam washing machine, basuhlah dengan telekung kita ke baju kita hot yang langsung tak kena najis tadi, maka clear. Boleh. Alhamdulillah. Tetapi sekiranya kalau buat kita membersihkan kain yang ada najis tadi dalam keadaan kita letak pada air menanti tu kurang daripada 2 kolah, maka kita ambil lepas kita basuh, kita masuk dalam washing machine, campurlah dengan apa-apa baju yang tidak kena najis tadi, maka the whole kain tu jadi najis. Sebab apa? Tadi pakaian kita tadi dah bernajis. Kain tu tak bersih ya Ustazah kan? Bukan tak bersih, Bu. Bukan tak bersih, tidak suci. Bersih dengan suci dia lain. Tidak suci ikut syarak. Tidak suci. Faham Tidak Ustazah. suci ikut syarak. Ikut syarak tak suci. Sebab suci dengan bersih ni dia lain. Kan? Jadi sekarang ni kita jangan gunakan air menanti. Itu yang penting. Ya. Kalau nak guna air menanti, boleh Bonda. Syaratnya air menanti tu mestilah air yang 2 kolah. Cukup 2 kolah. Cukup 2 kolah. Kalau cukup 2 kolah, okey, kita bagi je situasinya. Kita bagi situasi supaya kita nampak. Rumah kita ada bekas. Rumah kita ni kalau rumah bandar saya rasa tak ada. Kalau rumah kampung kita boleh buat kolah kan. Rumah mak saya ada kolah. Rumah saya di sini tak ada kolah. Tapi katalah kita nak buat kolah, make sure kolah kita adalah 1/1/4 panjang, 1/1/4 lebar, 1/1/4 tinggi. Maka air tu penuh tu cukup 2 kolah. Tak besar mana sebenarnya. Kalau Bonda, kalau sahabat semua tengok, kalau itu yang bentuk 4 segi kan, yang saya sebut ni benda yang 4 segi. Tapi kalau benda yang bulat, ton drum yang tinggi separas lebih pada pinggang kita tu, yang warna biru tu. Yang warna biru banyak tepi-tepi jalan. Kalau orang buat construction tu banyak. Itu cukup 2 kolah. Okay, let's say bekas yang kita guna ni 2 kolah. 2 kolah, bukan 2 kolah. 2 kolah. 2 kolah. Kolah. Qaf lam ta marbutah. Tapi dimelayukan dah. Kolah ni ialah air yang 52 galon. Ataupun 13 tin minyak air. Kalau liternya 230 liter. Payah kita nak ngira liter. Nak galon pun payah. Jadi katalah kolah tu kita ukur. Nanti kita ukur. Cukup tak satu hasta ialah daripada sini. Okey, kena belajar hasta pula. Macam mana panggil hasta? Daripada sini sampai ke siku. Ini satu hasta. Satu hasta orang biasa. 1/4 macam mana pula? Kalau ini setengah. 1/4 sampai sini. Maknanya daripada sini sampai sini pula. Panjang juga tu. Sekaki setengah. Jadi kita tengok. Katalah rumah kita ada kolah, ada bekas air yang 4 segi, setara itu punya ukuran. Faham ya?
Ya Robiatul ni budak-budak lagi faham lah tu dia. Orang budak-budak lagi tengah belajar lagi kan. Orang muda. Jadi orang muda betul Bu. Okey, katalah baju kita bernajis tadi, kita campur masuk dalam bekas air yang lebih 2 kolah. Campur dalam kolah dah senang nak kabur bahasa kita orang Melayu. Campur dalam kolah. Gonyoh dalam tu. Angkat. Lepas tu air yang tinggal tu dok berbau, dok itu, dok ini. Maka air tu suci. Air tu air mutlak. Walaupun dia menanti. Jadi sekarang ni bonda faham dah. Yang kita kata, yang bonda bagi situasi tadi, dia mesti syaratnya air mendatang. Air mendatang. Contohnya kalau air tu, air menanti, kita dulu tak tahu kan Ustazah. Contohnya Ya. kalau air menanti, kalau kita terlupa lah, kadang-kadang terlupa nak gunakan air yang mendatang tu. Jadi, tengok ada air, kita macam sayang. Jadi kita rendam terus air kain yang apa? Air Kain bernajis. yang bernajis tu. Jadi kalau kita nak bersihkan dia, kita basuh dulu, kita bilas dulu, dia jadi Ya. bersih tak Ustazah? Betul, bersih. Bersih lah. Ya. Tapi Kita bilaskan bonda, dulu Ustazah. kita maknanya kita sucikan dia lah. Basuh pula daripada air mutlak lain, duduk bawah cucur air ke, macam gitu kan. Tapi banyak ada benda kita yang terkena najis juga. Tangan kita dah jadi najis. Jadi bolehlah kita, macam Mona kata tadi, kita cucur kat air pipe lah, macam gitu. Okay? Boleh. Macam contohnya Ustazah, kalau Ya. kita gunakan air apa tu? Kain-kain yang kena najis tu, kita dengan dia sahaja. Lepas tu kita masukkan dalam washing machine. Kita tak campur dengan kain lain. Dia boleh kita masuk dalam washing machine, dia kira bersih ke tak Ustazah? Kita tak bersih kot ya Ustazah? Tak suci kot. Dia washing machine dia gini, dia kan banyak kali air dia mengalir kan. Perasan tak? Ya. Dia 3 perasan kali. kan? Dia banyak kali. InsyaAllah suci. Sebab apa dia ada, Suci, ya? walaupun pada mulanya tu kita letak dalam keadaan dia tu bernajis, tapinya yang pertama tu sebab dia ada air second ataupun air 2-3 kali tu, air mendatang pula. InsyaAllah suci. Tapi nak kena tengok juga. Cumanya kita jangan campur dengan kain yang bersih lah ya Ustazah. Ya, betul. Seelok-eloknya macam tu lah. Seelok-eloknya macam tu. Jangan kita campur. Lepas tu kalau kita membasuh, ini kita cerita basuh air pakaian yang bernajis, benar? Kalau pakaian yang tak bernajis, pakaian kita basuh, pakaian kita pakai biasa-biasa tu, air yang kita basuh tu, sebenarnya air mutlak. Selagi kita tidak campur dengan selagi kita tidak campur dengan benda-benda yang suci. Apa benda yang suci tu? Iaitulah sabun kan? Iaitulah sabun. Once kita dah letak sabun, dia tak jadilah dah air mutlak. Sebenarnya cara kita buat sekarang ni, katalah kita nak letak sekalipun pakai washing machine yang orang kata full automatic kan. Jangan guna sabun dulu. Bagi dia masukkan pakaian ada najis misal kata, biar dia air kosong dulu masuk. Air mutlak dulu masuk. Dia dah berjalan satu round, dia buang air tu, baru kita letak sabun. Barulah maknanya kita ni tadi, yang pertama kita basuh tu memang dah suci dah. Kalau tidak, kita ni tadi, baju kita kotor, baju kita bernajis. Kita masuk dalam washing machine. Kita kata, Ustazah kata air mendatang boleh. Kita kata kan, okey betul air mendatang, tapi jangan lupa, kita dah letak sesuatu benda yang suci. Apa dia? Sabun. Sabun tu memang banyak sabunnya.
Kita tak panggil dah, oh ini air, ini bila kita buka tu, kita tak kata dah air biasa ni. Kita kata memang air sabun ni. Air sabun. Tak jadi air mutlak lah dah. Jadi air mukhalik. Air yang suci tapi tak boleh menyucikan yang lain. Jadinya bila dia dah berpusing semua, dia keluar tu, air yang bersabun tadi, masuk air lain pula. Masuk air lain pula kan. Maka round yang kedua tu baru hilang dia punya sabun. Baru itulah dia kira, sekiranya pakaian tu ada najis, baru itulah dia kira suci. Kalau tak ada najis, tak masalah apa. Boleh tak? Okey, boleh. Boleh ya? Baik. Lepas tu mana lagi boleh? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kalau basically kalau macam tu, macam kain sembahyang kita nak basuh kan. So Ya. kita since pakai baju tak banyak, so kita kena confident baju kita yang pakai hari-hari tu bukannya kotor sangat kan. So just simply put everything together boleh tak Ustazah? Boleh. Sebab memang kita tahu pakaian kita ni, dia begini Kak Nah. Dia fiqah ni memang kita kena tahu. Kita tahu, memang yakin betul kena, tadi nampak ada kita duduk atas tak cicok ke, macam gitu. Tak boleh kita macam anggar-anggarkan, tak boleh. Dia kan pakaian kerja kita campur je dengan pakaian lain, sebenarnya it's okay, boleh. Yang tak boleh tu sebab apa? Sebab kita was-was. Sebenarnya nak campur panty, minta maaf nak sebut, panty dengan telekung pun boleh. Sebab apa? Sebab panty kita tu bukan panty bernajis, panty yang kotor saja. Kalau bernajis, iyalah. Habislah satu washing machine jadi bernajis. Okay, Boleh, terima kasih. Kak Nah. Okay, terima kasih. Dia ada pertanyaan Ustazah. Ya. Pertanyaan kat mana, Bonda? Dekat apa tu chat tu. Ha. Dia tanya pasal kucing seret lipas keliling ruang tamu. Biasanya saya akan buang lipas tu dan alirkan air bertelak dalam bekas kecil untuk bersihkan seluruh lantai ruang tamu. Dan dilap. Bagaimana ya? Betul ke Ustazah? Kucing saya ni suka lipas masuk rumah. Okey. Lipas, ya. Lipas ni dia adalah binatang serangga yang tak mengalir darah. Kan? Serangga yang tak mengalir darah. Tapi bila dia mengeluarkan cecair tu, Kena bersihkan lah. bersihkan je lah. Dan cara nak bersih tu memadai kita lap gitu je lah. Sebab dia serangga yang tidak mengalir darah. Kita lap, lepas tu kita tengok hilang bau, warna dan rasa tu, kita kira bersih lah tu ya. Kira bersih lah tu. Sebab dia bukan kategori najis. Dia kotor. Macam muntah pun sama ya Ustazah? Muntah masuk dalam kategori mana? Muntah rasanya bukan najis kot. Muntah masuk dalam kategori najis mutawassitah. Najis juga ya. Najis mutawassitah. Muntah, darah, nanah, mutawassitah. Cara nak bersihnya, kita buang air, buang benda tu lah. Kalau muntah tadi kita buang darah, buang muntah tu. Buang betul, kemudian alirkan air di atasnya. Lepas alirkan air atasnya, kita gosoklah gonyo-gonyo. Macam tu tadi juga, macam kita darah tadi lah. Macam kita menyuci darah pada kain sutera kita tadi. Atau menyuci tai kucing, tai ayam pada lantai kita tadi. Buang air dia, lepas tu kita cucur air. Cucur air, gosok. Kalau benda tu dah melekat, misal kata. Jadi hilang warna, bau, rasa. Barulah dia kira benda tu suci. Lepas tu kita nak buat 2 kali, sekali, 2 kali, 3 kali tu dah sunat dah. Muntah najis.
Air liur Najis, basi, najis. Darah, nanah, Kalau semua air najis. basi tu Ustazah, Ya. macam kita ni, kita tak tahu. Kita baru tidur tu, kita tak tahu ada air basi ke tak. Jadi kita kena mandi ya Ustazah ya. Jawab. Air liur basi kita kat mana? Rasulullah kata, apabila kamu bangun daripada tidur, tangan kamu ni janganlah celup terus dalam bekas air, kata Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah kata, sebab kamu tidak tahu di mana tangan kamu bermalam. Jadi Rasulullah kata tangan kamu bermalam. Jadi tangan ni duduk mana? Duduk kat tempat, barangkali duduk kat tempat najis. Tangan kita kan tengah malam, kita garu punggung lah, garu macam-macam lah. Dia pergi najis. Jadi sebab itu Rasulullah tak pergi bangun-bangun tidur, terus pergi bilik air, tangan kita yang entah-entah bernajis ni masuk terus dalam bekas. Dalam bekas. Okey. Baik, situasi zaman Rasulullah dengan zaman kita lain. Zaman Rasulullah ni kan diturunkan di Mekah, di Madinah. Duduk di negara Arab. Negara Arab tak ada air. Jadi sebab itu Rasulullah ni dia beri cara dia. Jadi orang kata, jadi tauladan lah pada kita. Jadi kalau bekas yang kecil ni tak bolehlah kita susu ke hati letak air tangan kita, takut bernajis. Kalau yang air 2 kolah, tak apalah. Ataupun kita buka paip, basuh tangan kita tak jadi masalah apa. Jadi dalam kes kita tak tahu, kita ni air basi kita kat mana. Takkanlah air basi kita sampai ke kepala, kan? Barangkali air basi kita hanya ada di pipi. Ataupun duduk di lengan baju kita, tidur atas lengan baju. Maka kalau dah macam gitu, kita memang kena pasti tengok bau ataupun warna, maka kita buanglah baju tu. Macam tu je lah. Tak wajib mandi, tak perlu mandi. Katalah kena kat baju, kita tukarlah baju tu. Kalau kita bawa juga baju yang ada kesan air liur basi tu, air liur basi ni yang mana puan-puan sekalian? Air liur basi dia keras kan Ustaz? Ya? Selalunya dia keras kot ya Ustazah? Ya. Air liur basi ni keluar daripada ma'idah. Yang keluar daripada perut. Dan dia akan berbau busuk. Ada pun yang kita tidur macam gini, sambil buat gini, tiba-tiba leleh gini ni. Kena ke tangan kita ni air liur basi ke tak? Tak. Bukan air liur basi tu. Itu adalah cairan yang berada di dalam mulut kita saja. Air liur basi ni dia keluar daripada dalam perut. Dia keluar daripada dia keluar daripada dalam perut betul. Sebab itu warna dia warna kuning. Bau dia busuk. Sebab daripada dalam perut. Sebab itu jeluak, kalau kita ada baby, kita ada cucu, ada anak kecil, lepas dia menyusu, dia keluar selalu. Najis ke tak? Najis lah Ustazah. Tak najis. Dia menjeruak tu dia tak najis. Tak najis. Sebab apa? Belum sampai ke tekak, belum sampai ke perut lagi. Baru duduk sini. Baru duduk di kerongkong. Di kerong ni. Baru dalam mulut tiba-tiba dia tersedap. Dan kita tengok susu tu keluar tu macam susu tu lah. Yang jadi najis ialah bila kita keluar tu dia macam dah jadi apa? Macam kita kerak. Macam tak minyak. Tahu tak tak minyak? Orang Pahang dia panggil tak minyak. Ataupun kalau kita menumis nak buat kari, pecah minyak. Yes, pecah minyak. Dah keluar gitu. Kan berketul-ketul macam tu. Itu barulah najis. Ada pun yang dia minum tersembur tu tak dikira najis. Ustazah nak tanya tadi. Ya, saya nak bertanya boleh? InsyaAllah kalau saya boleh jawab. Ustazah cerita pasal air mutlak dengan air mustamal tu tadi Ustazah. Kita pakai paip kan? Kita buka paip. Di bawah paip kita tu, kita letakkan baldi kecil. Correct. Jadi bila kita mengambil air sembahyang semua atas baldi tu, jadi air tu turun ke dalam baldi. Tapi disebabkan kita pakai paip, air dalam baldi tu dia mengalir, dia keluar. Dia keluar. Jadi air yang dalam baldi yang turun tadi tu, adakah dikira air mustamal juga Ustazah? Tadi air yang kita air kita membasuh lah anggota wajib kita ni, tapi kita taruh baldi kecil di bawah paip. Saya faham situasi tu.
Jadi air turun daripada paip tu penuh baldi tu dia lalu dengan air paip tu. Jadi Macam mana saya nak adakah air jawab? bawah tu air mustakmal? Tak dikira air mustakmal tu. Sebab air lalu kan Ustazah? Sebab air tu dah lalu. Lagipun basuhan kita yang pertama tu tadi sikit je sebenarnya. Kalau basuhan kita yang ni saya tak boleh jawab dah puan. Saya takut saya salah bagi ni. Saya akan tanya guru saya. Terima kasih Ustazah. Boleh? Saya Ya. akan tanya guru saya. Saya takut saya bagi jawapan yang salah. Saya. Nak tanya Ustazah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya pasal ni, kalau kita ada kapet dekat rumah, kalau cucu kita kencing dekat kapet setumpuk, macam mana nak cuci Ustazah? Okey. Ini yang biasa berlaku pada kita kan? Macam mana? Cara yang pertama, cara macam mana kita nak cucikan najis, puan? Yang pertama, step yang pertama ialah apa step yang pertama? Hilangkan air tu dulu. Hilangkan air. Yes. Hilangkan air dia dulu. Jadi, Air. kalau pada kapet tu, macam mana kita nak buat kapet tu pula besar, payah pula kita nak mengangkatnya kan? Jadi, kita ambil kain buruk. Tisu ke benda-benda lah kain. Kita pergi gonyong. Sampai kering. Sekira-kira kering. Lepas tu barulah kita cucur air kat situ. Gonyong lagi. Sampai kita puas hati dia dah hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Kalau ada warna, tak ada warna lah air kencing tau. Bau lah terutamanya. Kita gonyong juga sampai hilang sifat dia. Puas hati kita. Tapi jangan dia curah banyak-banyak lah. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Berapa kali Ustazah? Okey, bagus soalan berapa kali tu. Dia tak kira berapa kali. Selagi ada sifat tu, selagi itulah maknanya tak suci lagi. Kalau ada bau kencing, cuci lagi. Cuci lagi. Cucur air lagi. Cucur air lagi. Tapi sikit-sikit. Jangan banyak. Nanti takut dia merebak tempat lain. Cucur lagi. Lepas tu kita keringkan. Macam tu. Lepas tu bau. Ada lagi. Cucur lagi. Sampai tak ada. Bila dah tak ada tu, baru dikira satu. Walaupun kita cuci tu dah 10 kali. Walaupun dah 10 kali. Barulah kita cuci, barulah kita letak, barulah bermula untuk menyuci. Tadi baru menghilangkan. Menghilangkan air. Air dia. Cuci, kita pun jirus air. Mesti alirkan air. Alirkan air ni bukan maksudnya air ni daripada sini pergi ke sana. Bukan gitu. Bukan itu maksud mengalirkan air. Mengalirkan air ni maksudnya kita curah air tu lah. Mana air datang. Ke atas ni. Air mendatang. Mengalirkan air ni maksudnya ada air yang mendatang kat dia. Jadi air itulah yang dikira menyucikan hak najis kita tadi. Okey. Biasanya kalau kita nak biar pun tak apa, tapi takkan kita nak biar kan Kak kan? Sebabnya kita kan nak kapet, mestilah kita keringkan sungguh-sungguh. Betul. Tapi sucilah dah benda tu. Itulah cara. Sama macam atas cushion pun sama. Atas tilam pun sama. Macam tu lah kita gonyong. Tak perlu kita pergi basuh tilam tu. Sebab apa? Air tu dia akan turun ke bawah lah. Kita nak semayang atas cushion, atas kapet kita tu tadi. Boleh je. Boleh je. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Nak reconfirm, maksudnya bila cucu kita kencing, so kita ambil air just orang kata rak tempat tu sampai dia kering tanpa curah air dulu. Yes. Confused ke? Kita rap tempat tu sampai dia kering tu maksud dia Kak Nah bukan itu adalah step yang pertama untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan air. Tanpa air Ustazah ya? Ya? Tanpa kita curah air dulu. Yes. Tanpa curah air dulu. Kita kedap dengan kain, kan? Buang najis dulu. Bagi hilang dulu. Bagi hilang dulu benda. Kalau tahik, hilangkan dulu tahiknya tu.
Kalau air kita hilangkan dulu airnya tu. Lepas tu barulah kita cucur air untuk kita memulakan sesi membersih. Nak hilangkan apa? Nak hilangkan bau dia, warna dia ataupun rasa dia. Kita dah rasa licin lagi tu maknanya masih bernajis lah tempat tu. Kalau dah rasa kesat dah okey. Jadi kena faham tadi Kak Nah dah? Faham. Kena faham. Yang Kena first faham. step tu sebab selalu saya buat bila dah cucu kencing kan, just orang kata terus letak terus tu air kan, baru apa orang kata gonyol macam tu. Jadi maknanya banyak kali lah, tapi maksudnya mungkin tak cuci lah ya Ustazah. Jadi merebak. Yes, that's right. Jadi Ain tu merebak lah, ain tu. Yes. Betul lah, betul. Betul. Air tu merebak. Jadi luaslah kawasan Luas, bernajis tu. ya. Luas Wah, kawasan kita nak bernajis. cuci banyak kali lagi. Ustazah, kalau air dah merebak, kita nak buat macam mana Ustazah? Basuh semua, satu kapet tu basuh. Basuh tempat merebak tu lah. Kalau merebak nampak gaya gitu Kak Kena cuci lah, entah dekat laundrette ke mana ke. Tadi Ustazah buat sekali. Ustazah sebut kata. Sekali tu selepas kita dah buang rupa. Mula-mula kita buang air tu naknya kita buang rupa. Lepas kita buang rupa, barulah kita gonyok, kita cuci tempat tu, kita alirkan air tempat tu dan kita mop sampai dia kering tu. Ustazah kira baru sekali. Ya. Tapi kita tak perlu ulang 2-3 kali lagi. Dah cukup bersih tu. Yang sekali. Kita dah alir air dah kan tadi kan? Maknanya dah dia dah tak ada dah air, rupa. dah apa-apa tu. Dah Dia tak ada dah lengkap. warna coklat ke tak ada dah kan? Hilang dah semua sifat kan? Boleh suci dah tu. Kita nak buat sekali lagi. Kita buat 3 kali. Bolehlah dapatlah pahala meniga. Macam kita ambil wuduk lah kan? Dah rata dah seluruh muka ni. Tapi kita saja nak pahala 2 dan 3. Boleh je. Tapi memang sunat lah meniga tu. Terima kasih. Macam kita tadi saya tak habis cakap pasal kita kalau kita najis ni tadi kan. Kalau kita tak berhati-hati ni, bab najis ni, tai cicak ke, tai ayam ke kan. Kalau kita main sembur gitu saja, terkena kawasan-kawasan lain. Kawasan-kawasan lain tu bernajis. Atau kalau kita mop kawasan tu belum suci lagi. Belum dialirkan air lagi. Maka seluruh rumah kita lah bernajis. Jadi walaupun benda ni nampaknya mudah sangat, tapi sangat mempengaruhi sah batal ibadah kita. Sebab itu Rasulullah kata, pintu kepada ibadah ialah taharah. Sebab itu kita belajar taharah dulu. Betul sangat kita belajar fardu ain dulu. Sebelum kita ni buat benda lain. Kita takut buat taharah kita tak betul. Bersuci mandi hadas kita tak betul. Macam mana kita nak diterima tentang salat kita? Kan? Mandi hadas kita pun tak betul. Ada kita mandi dengan seluruh mandi kita mandi dengan apa? Dengan air sabun misal kata. Mana dia air mutlaknya? Sedangkan nak menyucikan hadas besar ni dengan air mutlak. Tiba-tiba kita daripada awal sampai akhir tu tak ada air mutlak. Melainkan air mukhalid. Air mukhalid air apa? Air sabun memanjang-manjang. Dah suci tak kita? Okey, so macam tu Ustazah. Ustazah belum sentuh lagi pasal najis bukan rasa tu. Belum masuk. Okey, saya tak tanya itu. Ini Kita tanyakan atas. Minta maaf panggil Kak pula dah. Ini Puan. Okey, boleh panggil Kak lebih. Ini kita baru masuk air mustakmal. Kita tak masuk lagi air mustakmal, kita pun belum cerita air mujawir, air mukhalid, tak cerita. Air mutaghayyir kita tak cerita, tapi air mutaghayyir ni benda air kopi macam itulah. Kita pun faham takkanlah nak bercuci dengan air kopi kan. Jadi tak penting sangatlah benda tu. Tak penting sangat. Banyak lagi sebenarnya bila dah cakap-cakap gini saya pun dah ada yang saya dah terlepas pandang dah. Jadi macam mana Bonda? Tak penting sangatlah benda tu. Ya? Penting sangat. Tak dengar Bonda? Saya pun tak ayam saya dah. Faham Ustazah? Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tapi ada orang ni dia tanya Ustazah. Aha. Ditanya apa benda? Apa ya dia tanya tadi? Ada orang dalam chatting ni. Aha. Dia tanya. Dia kata kalau kat masjid dan surau kita tengok mereka menggunakan skop dan kais je taik cicak tu dengan berus. Dikira macam mana tu tempat dekat surau tu. Jadi macam tak suci je kan Ustazah kan? Ya. Sebab itulah Allahu Rabbi, saya pun tak tahu nak kata apa. Kalau Orang yang duduk surau pun dia tak tahu cara-cara untuk apa untuk tu? menyucikan najis. Membersihkan, menyucikan najis. Betul. Daripada Wallahu alam. Sebab itu azina. kita ni bila semayang tu kita disunatkan pakai sutrah, sejadah kita kan. Jadi bila kita semayang di atas sejadah, kalaulah ada kesan-kesannya tu, kita dah semayang atas sejadah kita tu suci. Bawah tu najis tak apa. Contohlah. Contohnya macam tu lah. Macam kita tadi kan. Katalah ada tai cicak atas lantai kita ni. Tak ada ruang dah kita nak semayang. Kita pun hampar kain kita kat situ. Kat bawah tu tai cicak. Maka kita hampar kain kita atas tai cicak tu tadi. Kita bersemayang. Sah ke tak sah? Sah semayang kita. Sebab apa? Tai cicak tu kat bawah. Tai cicak tu di bawah. Yang kita semayang tempat sujud kita tu suci. Tapi nanti kita kena bersih kalau apa tu sejadah kita tu Ustazah. Okey. Sebab dia dah jadi. Okey. Bila kering sama kering tu tak apa pula Kak Oh. Bila kering sama kering tak apa. Saya lupa nak sentuh. Tapi biasa dah kita sebut benda ni. Contoh kalau macam kita telur kan. Telur tu datang daripada mana? Tapi sekarang ni tak ada dah orang. Kalau dulu-dulu ya biasa telur ni orang dok basuh. Kenapa kita basuh telur? Sebab dia datang daripada tempat keluar najis. Tu yang pertama. Yang keduanya pula kadang-kadang atas telur tu sendiri ada najis tai ayam. Ada najis tai itik, tai benda lah. Namanya telur. Kan? Jadinya sebab utama kenapa kita kena basuh telur tu sebab dia keluar daripada tempat najis. Sebab itulah dihukumkan kulit telur tu wajib kita basuh. Tapi kalau kita ni pegang kering sama kering tu tak apa je. Cuma kita bimbang takut waktu kita pegang tu tangan kita ni berpeluh. Pegang telur. Biasa tak kita pergi pasar pegang telur. Tangan kita ni barangkali tadi pegang sayur, basah. Lepas tu pegang telur pula. Lepas tu pegang sini pula. Lepas tu pegang sini pula. Mana gaya cerita tu. Jadi sebab itu kita nak kena belajar banyak hal lah. Benda-benda macam ni. Ada lagi benda? Ustaz lah nak tengok cucu tu. Kesian lah malam. Ustazah. Kita rasa kita apa tu? Kita berhenti setakat ni dulu Ustazah. Baik, insya-Allah. Kita sambung lagi insya-Allah minggu depan. Hari ni macam puas hati lah Ustazah. Minggu lepas tu sebab saya nak pergi rombongan benda. Tu dah tahu. Faham. Macam tergantung kan. Tergantung orang nak bertanya. Tak sempat. Aduh ya Allah. Baik, soalan yang tadi tu mana tadi? Okey, soalan tu saya akan tanya pada guru saya insya-Allah. Soalan Hajah mana tanya tadi pasal air yang okey, insya-Allah. Air dan baldi. Ya, insya-Allah. Sebab apa saya tak boleh jawab saya nak jawapan yang tahqiq. Jawapan yang betul benar. Sebab saya sendiri ada guru. Kalau orang tak ada guru tu tak tahulah kita ada guru. Aku tak pernah bertanya lagi soalan ni. Memang kita ada ilmu tentang tu tapi tak ada lagi. Kita tak pernah ditanya lagi tentang ni. Baik kita tanya dulu guru dulu. Ya? Itu maksud saya. Wallahu a'lam tu. Allah yang Maha tahu. Wallahu a'lam pun ilmu juga. InsyaAllah. Sebab tu saya tak semua benda saya tahu. Ya? Baik Bonda.
Cukuplah kita setakat ni insya-Allah. InsyaAllah. Yang Ustazah Pak Cucu. Kita silakan moderator. Okey, Masya silakan. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, jazakillah khairan jaza, barakallahu fiik. Yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Afzan atas kesudian dan jasa baik menyampaikan ilmu Allah, ilmu yang sangat-sangat bermanfaat tadi. Masya Allah, subhanallah, kita beruntung mendapat ulangan